Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam siri pembelajaran. Pada kali ini jangan lupa like, subscribe dan komen. Okey, insya-Allah pada kali ini kita akan tengok sesi pembelajaran kita 220. Apa tu 20. Okey, iaitu intro kita pada kali ini ialah 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, taib. Okey, sekarang jom kita tengok objektif hadaf pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, murid-murid dapat menyatakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang kedua, murid-murid dapat menyatakan maksud di sebalik sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ialah murid-murid juga dapat menyatakan apakah tindakan sifat-sifat 20 di sebalik kehidupan seharian kita. Adakah kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita? InsyaAllah kita tengok sekejap lagi ya adik-adik semua. Okey, baik. Sekarang kita persoalan. Mengapakah kita semua ni perlu mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala di dalam kehidupan kita seharian? Mengapa perlu kita ambil tahu? Sebab kita semua ni adalah orang yang Islam. Bila orang Islam, dia kena kenal pencipta dia. Bagaimana kita mengenal dan juga meyakini adanya sifat Allah Ta'ala. Tak begitu adik-adik? Tak baik. Bila kita mengenal sifat-sifat Allah, tentu sekali kita akan meyakini, mencintai setiap sifat-sifat 20 wajib bagi Allah itu. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa perlu kita meyakini sifat-sifat Allah itu sendiri? Kerana bila kita meyakini sifat-sifat Allah itu sendiri, ia akan mempertingkatkan apa benda? Kita punya ketakwaan, akidah kita sebagai seorang hamba. Bila akidah kita kuat, pegangan kita kuat, jadi ia tidak dapat diganggu gugat oleh anasir-anasir yang luar tanpa kita duga. Baik. Dengan pada itu juga, usaha-usaha yang begini dapat mempertingkatkan ketakwaan kita sebagai seorang hamba kepada pencipta yang Maha Esa, Allah yang Esa. Baik. Dari itu juga kita kuat berpegang kepada sumber di dalam agama Islam yang tinggi, iaitu yang supreme, iaitu sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Okey adik-adik, jom kita tengok 4 pembahagian sifat nafsiyah. Yang pertama ialah sifat nafsiyah. Apa benda sifat nafsiyah ni? Nafsun Allah itu bersendirian. Bukan macam kita lah. Kalau kita sendiri ni alone kan. Allah Ta'ala bersendirian bagaimana? Maksud dia baik. Maksud sifat nafsiyah ialah sesuatu yang tidak dapat diterima akal jika Allah tidak bersifat dengan sifat nafsiyah. Apa dia? Sifat iaitu wujud. Adik-adik. Okey, baik. Wujud ertinya ada. Mustahil bagi Allah itu tiada. Faham tak? Maksud wujud itu. Okey, baik. Yang kedua ialah sifat salbiyah. Sifat salbiyah ialah sesuatu yang menolak dan juga menidakkan yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Di bawah dia nanti kita tengok ada 5, 1, 2, 4, 5 kan? Okey, sifat salbiyah juga ialah qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah. Baik, yang ketiga pula ialah sifat ma'ani. Sifat ma'ani ialah sifat yang wajib bagi zat Allah. Sesuatu hukum atau yang pasti ada pada zat Allah. Ia terbahagi kepada 7 sifat, iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam.
Baik, sekarang yang ketiga ialah sifat ma'ani. Sifat ma'ani ialah sifat yang diwajibkan bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu hukum ataupun sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. 7 pembahagian sifat ma'ani iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan terakhir kaunuhu mutakalliman. Yang keempat ialah sifat maknawiyah. Apa itu sifat maknawiyah ni adik-adik semua? Ialah sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh dipisahkan dengan sifat ma'ani tadi sebagaimana yang Ustaz sebut. Ada 7 pembahagian dia tu kan. Inilah dianya. Okey, boleh. Wujudnya sifat maknawiyah ini adik-adik semua adalah kerana apa? Because of wujudnya sifat ma'ani yang kita sebut sebentar tadi pada pembelajaran kita kali ini. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Jom kita kenal makna sifat bagi Allah Ta'ala. Wujud artinya ada, manakala kidam artinya sedia ada, baqa kekal, mukhalafatu lil hawadis bersalahan dengan yang baharu, qiyamuhu binafsihi berdiri dengan sendiri, wahdaniyah Allah yang esa, qudrah Allah yang maha berkuasa, iradah pula Allah berkehendak, ilmun Allah yang maha mengetahui, hayah yang maha hidup, sama' yang maha mendengar, manakala basar pula maha melihat. Seterusnya kalam berkata-kata. Kaunuhu qadiran keadaan Allah berkuasa, kaunuhu muridan keadaan berkehendak, kaunuhu aliman keadaan mengetahui, kaunuhu hayyan keadaan hidup, sami'an keadaan mendengar, kaunuhu basiran melihat keadaannya melihat, kaunuhu mutakalliman keadaannya berkata-kata. Okey, baik adik-adik. Bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui kita mengenal ataupun mencintai sifat-sifat Allah Ta'ala yang 20 tadi yang kita sudah belajar sebelum ni kan. Okey, jadi baik, sekarang kita tengok pula apa dia. Sebagai contoh, apabila kita beriman dengan sifat 20 Allah Ta'ala, kita juga tindakan kita ni tidak akan merosakkan harta awam. Kita tidak memusnahkan harta-harta awam yang ada di hadapan mata kita. Sebagai contoh, apa dia adik-adik? Disebut di dalam Al-Quran, Zuharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, ila akhir ayat. Maksudnya telah timbul kecelakaan di muka bumi dan laut ini adalah disebabkan oleh apa? Tangan-tangan manusia. Kan? Tangan-tangan manusia ni menyebabkan berlakunya kecelakaan, berlakunya kerosakan di muka bumi dan juga laut disebabkan mereka yang rakus untuk mengaut segala khazanah yang terdapat di alam ke bumi ini, ya. Cara kesimpulannya, kita hendaklah
meyakini sifat Allah Ta'ala dengan lebih mendalam dan juga mempraktikkan di dalam kehidupan seharian kita agar kita sentiasa dijaga oleh Allah Ta'ala dan semua akan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Terima kasih adik-adik.